Macam-macam scammer kita jumpa sekarang ni. Ada yang obvious gila dia nak scam, ada juga yang jenis licik gila. Memang smooth lah, sedar-sedar je duit lesap. Kalau 10-20 ringgit tu ada lampu maaf lagi. Ini kadang-kadang sampai ratus ribu guys. Juta-juta pun ada. Daripada menjual rumah tanpa pengetahuan owner sampaikan menjual Eiffel Tower. Hari ni Abang Boy akan cerita sikit pasal scammer yang paling licik yang pernah ada dalam sejarah. Entry last kali Abang Boy share pengalaman Abang Boy nyaris tak kena scam dulu. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So, tanpa membuang masa, let's roll the intro. Cuba bayangkan korang pergi bercuti ataupun pergi kerja outstation, balik-balik je rumah korang ada orang lain pula yang duduk dekat dalam tu. Pisang. Itu yang terjadi pada seorang padri yang bernama Mike Hall yang tinggal di UK pada tahun 2021. Dia mendapat panggilan daripada jirannya yang ada orang yang tak dikenali dekat dalam rumah dia guys. Sudah. Mula-mula dia ingat perompak ke apa ke. Dia pun bergegaslah balik ke rumahnya pada esok pagi. Sampai je kat rumah, dia terus pergi kat pintu depan dan menggunakan kuncinya. Akan tetapi guys, dia tak boleh buka pintu kot. Kunci pintu depannya telah pun ditukar. Tiba-tiba pintu depan dibuka dan dia telah disambut oleh seorang kontraktor yang sedang renovation rumah dia. Aduh pening, dah kenapa pula nak kena renovate ni? Padri ni terus masuk ke dalam rumahnya dan mendapati semua perabot dah tak ada guys. Sampaikan wallpaper pun dah digantikan dengan yang baru. Secara kebetulan seorang lelaki tua datang ke rumah tu dan bertemu dengan padri. Lelaki tua tu claim yang dia adalah ayah kepada order baru rumah tu. Pula dah, bila masa pula padri tu jual rumah? Siap padri Mike ni kena halau daripada rumah dia sendiri. Last polis telah dihubungi untuk menyelesaikan masalah ni. Sampai je polis, diorang minta untuk tengok dokumen jual beli rumah. Dan selepas owner baru ni sampai, dia menyerahkanlah dokumen jual beli ni. Dokumen tu adalah sah dan mengikut dokumen tu, rumah tu adalah milik owner yang baru tu. Polis bertindak untuk menghalau padri Mike daripada membuat kacau. Apa yang berlaku adalah seseorang telah mencuri identiti Mike dan menggunakan identiti tu untuk membuka akaun bank. Mamat pencopet ni telah menjual rumah tu secara sah mengikut undang-undang. Setelah lulus segala prosedur dan duit rumah tu telah di bank in, dia mengeluarkan semua duit yang ada dekat dalam bank tu dan menghilangkan diri. Macam dekat sini, kalau kita nak beli rumah lah kan, kena menerusi bank. Jaranglah kita nak beli cash. Risau juga kalau LSDN datang ketuk pintu rumah kita. Kalau kat sana, mungkinlah beli rumah secara cash ni tak ada masalah. Rumah tu pula ditawarkan dengan harga yang lebih murah daripada harga market. Memang orang berebut lah nak beli. So dalam kes ni, disebabkan proses jual beli ni melalui perundangan yang sah, pemilik rumah yang baru tu adalah pemilik yang sah. Dan secara tiba-tiba Mike kehilangan sebuah rumah. Skema tanah ni memang famous dekat Eropah. Dorang punya scam ni bukan kaleng-kaleng guys. Dilaporkan yang dorang mempunyai satu organisasi yang bertindak sebagai real estate agent dan ada departmen perundangan dorang sendiri guys. Jangan main-main weh. Pada tahun 1983, seorang pemandu bas yang berasal daripada China yang bernama Wang Hongcheng telah mendakwa yang dia telah menjumpai satu cecair yang mampu mengubah air menjadi petrol. Benda ni menjadi sensasi gila guys. Benda ni mempunyai potensi untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada petroleum asli. Sampai masuk TV guys. Korang cuba bayangkan seorang pemandu bas yang langsung tak ada background pasal kajian kimia ke apa ke, tiba-tiba boleh jumpa satu cecair ajaib. Wong claim yang cecair ni boleh membantu China untuk menjadi negara nombor 1 pengeluar minyak petrol dunia. Tak lama pun guys, ramai gila investor yang interested dengan bahan ni, termasuklah agensi kerajaan. Dilaporkan yang Wong menerima wang pelaburan sebanyak 37 juta dolar dan yang paling pelik adalah Wong punya scam ni bertahan selama sedekad guys. 10 tahun tu. 10 tahun dia hidup mewah gila kot. Duitnya sepatutnya diguna untuk buat research
dia guna untuk berjoli weh. Dan last dia terkantor juga pada tahun 1994. Agensi sains kerajaan telah menjemput Wong untuk mempersembahkan ceset ajaib dia kepada pegawai kerajaan. Wong telah menolak dan ini membuatkan pelabur dia rasa macam goyang lah sikit. Yelah dah 10 tahun tapi tak ada result apa-apa. Last laporan polis telah dibuat dan setelah siasatan dijalankan, Wong telah ditahan dengan tuduhan menipu dan didapati bersalah pada tahun 1998 dan dijatuhkan hukuman 10 tahun di dalam penjara. Teringat pula abang boy pasal kad elektron neutron pada satu ketika dulu. Pernah famous weh. Letak kad atau pelekat dekat tangki minyak, lepas tu kereta boleh jimat minyak katanya. Ada jugalah orang percaya. Macam-macam. Senang gila basah dahi. Pada tahun 1920-an, seorang lelaki yang bernama Victor Lastic mendapat tahu yang Eiffel Tower yang diperbuat daripada besi itu telah berkarat. Menara yang menjadi kebanggaan rakyat Perancis pada masa itu digembar-gemburkan akan diceraikan satu persatu dan digantikan dengan menara yang lebih baik. Victor ni adalah seorang serial scammer. Selalu korang dengar pasal serial killer, serial kidnapper. Kali ni korang dengar pasal serial scammer. Dia pernah dipenjarakan sebanyak 40 kali guys, dan adalah orang dikehendaki di seluruh dunia. So bila dia terbaca satu artikel akhbar yang keadaan Eiffel Tower yang semakin merosot, Victor tiba-tiba dapat idea. Dia menyamar sebagai pegawai kerajaan dan kontak sebilangan usahawan besi buangan dan offer diorang ni hak eksklusif untuk besi karat Eiffel Tower ni. Dia telah menyewa satu bilik di hotel yang paling mahal dekat bandar Paris tu dan bertemu dengan setiap pengusaha besi karat ni. Kira macam open tender lah, tapi ini kira deal depan-depan. Victor sebenarnya nak tengok mana satu yang dia boleh makan. Last seorang usahawan yang bernama Andre Poisson yang baru sangat lagi menceburi dalam bidang besi buangan ni. Kira macam newbies lah. Andre meletakkan tawaran sebanyak $70,000. Kalau kita convert dengan nilai hari ni, lebih kurang dalam $1.1 juta juga kalau. Selepas dia Victor dapat sen, dia terus angkat kaki guys. Dia melarikan diri ke Austria. Dan disebabkan Andre ni terlalu malu dikencing oleh Victor, Andre tak melaporkan benda ni kat polis pun. Victor meneruskan dia punya taktik ni selama 10 tahun dan akhirnya dia telah ditangkap dan dihantarkan ke penjara terfamous pada ketika itu, penjara Alcatraz pada tahun 1935 sehinggalah ke akhir hayatnya. Dulu kan, abang boy selalu impikan yang tiba-tiba lawyer datang ketuk pintu rumah abang boy dan beritahu ada salah seorang daripada saudara abang boy yang tak kenal mewariskan harta berjuta dekat abang boy. Sekelip mata kaya mat. Tapi itulah sekadar angan-angan je lah kot. Pada tahun 1920-an, benda ni bakal menjadi kenyataan bagi siapa saja yang mempunyai nama Baker. Dalam iklan tu, seorang lawyer memanggil siapa saja yang bernama Baker mempunyai peluang untuk mewarisi harta seorang lelaki kaya yang telah mati tanpa ada pewaris yang datang menuntut hartanya. Dikatakan seorang lelaki billionaire yang bernama Jacob Baker telah mati pada tahun 1839 dan sehingga tahun 1920-an tak ada siapa yang menuntut harta beliau. Seorang lawyer yang bernama William Smith telah merantau serata US untuk mencari waris yang berhak ke atas harta billionaire tu. Dia memerlukan sedikit bayaran lah untuk tujuan perundangan dan claim untuk waris tu. Seperti yang dijangka, ramai gila yang kontak William ni dan setiap orang membayar sedikit imbuhan. Tapi kan, benda yang sebenar adalah tak ada pun seorang lelaki billionaire yang bernama Jacob Baker dan duit warisan tu sebenarnya tak ada langsung guys. William berjaya melakukan scam ni selama 12 tahun guys dan dia berjaya mengumpul sebanyak $25 juta. Akhirnya William ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1936. Dia dikatakan telah mengencing seramai 50,000 orang sepanjang 12 tahun tu. Korang mesti pernah dengar ni kan, Ponzi scheme. Dia lebih kurang macam satu sistem MLM lah lebih kurang. Tahu tak, Ponzi scheme ni diambil sempena nama orang yang pertama menggunakan sistem ni. Kalau dah nama dia diambil sebagai nama scam ni, korang boleh tahulah Mamat ni bukan galing-galingnya guys. Charles Ponzi berasal daripada Itali dan berhijrah ke New York City dengan hanya $3 je kat dalam poket. Menurut biografi Charles, dia pernah menyebut yang walaupun dia mempunyai $3 tetapi dia punya impian bernilai berjuta dolar guys. Lebih kurang lah Dia sampai di US pada tahun 1903 dan pada tahun 1920-an dia memperolehi wang sebanyak $1 juta sehari guys.
Apa yang dibuat? Selama beberapa tahun dia bekerja sebagai buruh binaan dan beberapa lagi lah kerja lain. Tetapi pada satu hari dia menerima satu surat. Dekat dalam surat tu ada satu kupon antarabangsa. Dan kupon ni boleh ditukar dengan stamp daripada lain-lain negara. Dan stamp tu boleh dijual dengan harga yang mahal kepada pembeli. Benda ni menguntungkan, tapi dia punya profit tu usi-usi je lah, sikit sangat. Last dia telah develop satu skim cepat kaya. Dia menjanjikan kepada pelabur akan mendapatkan balik keuntungan sebanyak 100% dalam masa 90 hari. Cara dibuat adalah dia akan menggunakan duit pelabur yang baru untuk membayar duit pelabur yang terdahulu. Dia ambil upah setiap kali ada pelabur baru. So kitaran ni berpusing dengan benda-benda yang sama. Duit pelabur baru digunakan untuk membayar duit pelaburan yang lama. Dalam masa 8 bulan dia telah mendapat keuntungan sebanyak 15 juta guys. 15 juta dolar. Ini pada tahun 1920-an tau. Kalau kita convert dengan nilai hari ni, duit tu bersamaan dengan 220 juta mat. Mamat Charles ni punyalah berjaya sehingga kan dia ada bank sendiri guys. Dia hidup memang mewah gila. Rumah besar macam istana. Orang gaji dia sampai 12 orang weh. Dan akhirnya dia telah ditahan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan atas kesalahan yang pertama tu, yang pertukaran kupon tu lah. Itu je. Yang dia kencing sampai kaya raya tu terlepas weh. So selepas menjalani hukuman dia telah berpindah ke Florida dan telah meneruskan kerjaya dia untuk scam orang dekat sana. Pada suatu hari, seorang lelaki warga negara Scotland yang bernama Gregor McGregor telah mendapat sebidang tanah seluas 8 juta ekar di Amerika Tengah yang dinamakan Mosquito Coast. Dia dapat benda ni daripada seorang raja tempatan. Dia kasih raja ni mabuk tak ingat dunia dan berjaya membuatkan raja tu sign surat milikan tanah kepada dia. Tanah luas yang menjadi milik Gregor ni adalah satu kawasan yang berpaya guys. Langsung tak sesuai diduduki. Nama Mosquito Coast tu pun kita dah tahu tempat tu banyak nyamuk. Tapi dia dapat satu idea. Dia telah balik ke London dan menjual namanya sebagai seorang anak raja kepada sebuah negara yang bernama Poye. Dia siap tunjuk surat milikan tanah dia tu dan ada gambar yang cantik-cantik dekat negara dia. Siap ada mata wang sendiri guys. Pada masa 1890-an ni, rakyat di England sebenarnya sedang menghadapi zaman kemerosotan ekonomi. So prospek untuk berpindah ke negara lain dan memulakan kehidupan baru memang kenalah time ni. So apa yang diorang kena buat adalah membayar sejumlah besar wang dan membajak rumah diorang sebagai tambang untuk diorang ke sana. Diorang dijanjikan sebuah rumah untuk setiap family. Lagi banyak duit yang diberi, lagi besarlah rumah diorang. Siap dibagi tanah lagi. So setelah ramai yang dah bayar, mereka pun berlayarlah ke tanah impian diorang. Diorang ambil masa 2 bulan tau untuk sampai ke sana. Dah sampai-sampai je, semua terkejut beruk guys. Semuanya indah kabar daripada rupa. Jauh panggang daripada api. Ini bukan kes jauh dah ni. Ini kes panggang dekat Johor, api nun jauh dekat Perlis. Nak tak nak, diorang terpaksa turun daripada kapal dan cuba untuk hidup dekat kawasan yang penuh dengan paya, nyamuk dan buaya. Masa diorang sampai tu, ada 250 orang. Tapi bila kapal penyelamat sampai selepas 2 bulan, hanya 100 orang je yang hidup weh. Mungkin korang fikir Gregor akan ditangkap dan dipenjara kan? Tak guys. Dia telah berpindah dekat tempat lain, membuat scam yang sama selama lebih 10 tahun. Dan akhirnya dia bersara dan menetap di Venezuela dengan kehidupan yang mewah. Tadi korang ingat tak Abang Boy ada sebut pasal seorang mamat ni jual Eiffel Tower? Ini ada seorang lagi mamat. Kejadian ni berlaku 40 tahun sebelum kejadian Eiffel Tower tu. Nama mamat ni adalah George C. Parker. Dia bukan jual satu monumen je Tak. Dia jual Statue of Liberty, Madison Square Garden dan yang paling famous adalah The Brooklyn Bridge. Punyalah manis mulut mamat ni. Dia katakan dia telah berjaya menjual jabatan tu sebanyak 2 kali seminggu guys. Dah macam jual nasi lemak siut. Dia beroperasi selama 40 tahun dengan scam dia ni. Dikatakan dia berjaya menjual jabatan ni dengan harga $50,000 guys. Kalau kita convert dengan nilai duit hari ni, sebanyak 1.5 juta dolar. Bapak lah, murah siap. Caranya adalah dia akan membuat satu dokumen palsu yang mengatakan dia adalah pemilik jabatan tu. Dan dia akan mendekati siapa-siapa yang dirasa kaya dan propose untuk menjual jabatan tu dan mencadangkan supaya bakal pemilik jabatan tu mengenakan tol untuk setiap pengguna yang lalu lalang dekat jabatan tu. Selama beberapa tahun polis telah dipanggil ke jabatan Brooklyn tu atas aduan ada seseorang yang meletakkan pondok tol dekat situ. Bila polis sampai, orang yang dikatakan pemilik jabatan tu memamerkan surat jualan jabatan tu kepada polis.
Last bila diberitahu yang sekurang-kurangnya sekali sebulan polis mendapat aduan orang ramai pasal hal ni, pasal orang mengaku jabatan tu adalah miliknya, barulah Mamat tu sedar yang dia telah dikencing. Bukan dia seorang je yang ditipu duit gone. Mamat Josh tu pun dah menghilangkan diri ke mana entah. Okey, cerita last ni Abang Boy share pengalaman Abang Boy sendiri yang nyaris kena scam. Benda ni jadi masa tahun 2018-2019 macam tu lah. Pada masa ni Abang Boy tengah mencari rumah sewa baru tau. Masa tu Abang Boy dengan wife tengah sibuk mencari rumah apartmen dekat area Selayang, Gombak dengan Setapak. Lebih kurang area situ lah. Masa ni Abang Boy tengah drive dekat area Selayang. So tengah duduk mencari tu, wife Abang Boy tengah duduk browse mudah.com tau. Tiba-tiba wife Abang Boy ni ternampak satu posting, satu apartmen dekat area Selayang, kondo baru, harga sewa dia pula murah gila. Yelah, pada masa ni baru nak mulakan hidup, kita orang pun baru kahwin. So memang seronok lah kita orang. Tak membuang masa, Abang Boy terus menuju dekat kawasan kondo tu dan berhenti dekat tepi jalan. Abang Boy pun teruslah call nombor tu. Dia tak angkat. 2-3 kali call tak berangkat. Baru je kita orang nak gerak, tiba-tiba dia WhatsApp minta maaf sebab dia tengah drive katanya. So Abang Boy request lah nak tengok rumah tu sekarang kalau boleh. Yelah, dah halang-halang sampai kan. Lepas tu dia reply yang dia sebenarnya berada dekat Pulau Pinang. Dan kalau nak tengok rumah tu, kita orang kena tunggu minggu depan sebab dia akan turun KL pada masa tu. Walaupun sedikit kecewa, kita orang pun cakap okey lah kan. Lepas tu kita orang pun balik lah ke rumah. Pada masa yang sama, wife Abang Boy ni tengoklah kuat-kuat ada unit yang lain untuk disewa dekat apartmen yang sama. Dia perasan yang kadar sewa rumah yang lain ni agak mahal daripada rumah kita orang tengok ni. Unit kosong je togel macam tu je, tak ada apa-apa. Paling murah adalah 2,200. Bayangkan rumah yang kita orang usah ni berharga 1,500. Siap ada aircon di setiap bilik, ada water heater, ada kabinet dapur, siap ada washing machine lagi. Memang something fishy lah kan. So sesampai je kita orang kat rumah, Abang Boy dengan wife pun plan lah. Kali ni wife Abang Boy pula tanya pasal rumah tu. Jawapan yang sama. Dia cakap kalau nak tengok rumah tu kena tunggu minggu depan. Bila wife Abang Boy ni tanya pasal rumah sewa tu kenapalah murah sangat, dia jawab yang penyewa ni deal dengan owner terus, tak ada pakai ejen. Yang buat rumah sewa dekat KL ni mahal adalah kerana ada ejen sebagai orang tengah. Katanya lah. Deposit rumah pun dia cakap sebulan je dah cukup, tak perlu 2-3 bulan macam rumah orang lain. Memang fishy habis lah. Dia siap bagi IC untuk mengatakan yang dia bukan kaki scam. Entah IC makcik mana entah dia sebat. So okey, tak apa, wife Abang Boy cakap tunggu minggu depan, apa-apa Roger je. Tak sampai minggu depan dalam 2-3 hari selepas tu, owner rumah tu tiba-tiba WhatsApp Abang Boy mengatakan ada orang lain yang berminat dengan rumah tu. Disebabkan Abang Boy tanya rumah ni dulu, dia nak bagi Abang Boy peluang untuk menyewa rumah dia. So dia cakap untuk book rumah tu Abang Boy kena at least bayar 50% daripada harga sewa rumah tu. Abang Boy macam pelik lah. Abang Boy belum lagi tengok rumah ni tau. Abang Boy tak confirm apa-apa lagi, tiba-tiba dah minta payment. Dah kenapa kan? Kau ingat aku bodoh ke? Abang Boy pun cakap lah, memang Abang Boy berminat, tapi sebelum apa-apa at least Abang Boy kena tengok rumah tu dulu sebelum decide. Benda yang sama dia reply, siap bagi IC makcik mana dah cakap dia bukan kaki scam. Abang Boy berkeras nak tengok rumah dulu dah sign surat agreement sebelum Abang Boy bayar apa-apa. Tak lama selepas tu dia WhatsApp wife Abang Boy pula. Benda yang sama dia minta, 50% duit deposit untuk book rumah tu. Bila wife Abang Boy tolak, benda yang sama dia buat. Dia bagi IC dia untuk menagih kepercayaan kita orang. Mungkin disebabkan Abang Boy dan wife jual mahal, last nombor kita orang dua di blok. Kita orang nak call tak boleh, dan posting dekat mudah tu dah tak ada. Gila lah. Cuba bayangkan kalau dia berjaya scam 10 orang. Tak payah, kita tak payah ambil 10 orang lah, kita ambil 5 orang je. Setiap seorang bayar 700 untuk duit deposit. Dah berapa kan? 4,500 buta-buta je dia dapat. Modal dia hanya duit broadband dan posting dekat mudah. Bila dah habis scam tu, dia buat posting baru pasal rumah lain pula. Gila betul lah. Senang-senang buat duit haram. Satu je lah Abang Boy nak tanya scammer-scammer ni yang makan duit haram macam ni. Apa bezanya makan duit haram dengan makan gizi? Ada beza tak? Kalau ada di antara korang yang pernah kena scam, mungkin boleh share pengalaman korang dekat ruangan komen. Manalah tahu kot Abang Boy nak buat part 2 pasal video scammer ni. Maybe Abang Boy akan share sekali pengalaman korang dekat dalam video Abang Boy nanti. Oh ya, kena sidai dengan member janji lepak pukul 8 tapi dia sampai pukul 10 tu tak dikira Scam jenis tu kau rembat je muka dia. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal.
Be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.